Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid tahun 1, satu Al-Ghazali, satu Al-Khawarizmi dan satu Al-Farabi. Cikgu Khairi dan Cikgu Isdiha berharap semua murid-murid tahun 1 berada dalam keadaan sihat bersama keluarga masing-masing. Jadi kita teruskan pembelajaran PDPR pada minggu ini, yang mana pada minggu ini untuk pendidikan kesihatan kita akan belajar berkenaan dengan hormat menghormati. Kita akan tahu apa itu hormat menghormati, dengan siapa ataupun dengan macam mana kita nak menjalin hubungan yang sihat dengan ibu bapa, penjaga, ahli keluarga, rakan sebaya dan orang lain. Dan kita akan belajar pentingnya cara ataupun menjalin hubungan yang sihat dengan semua orang-orang di sekeliling kita. Untuk itu, kalau pada kamu ada buku teks, kamu boleh berujuk muka surat 79 dan 80 berkenaan dengan topik pembelajaran PDPR kita pada minggu ini, iaitu hormat menghormati. Jadi mari kita mulakan pembelajaran kita. Murid-murid tahun 1 sekalian, dalam kehidupan kita ni, kita tak duduk seorang-seorang dalam hidup kita. Dalam dunia ni kita tak duduk seorang-seorang. Di mana pun awak berada, mesti ada orang di sekeliling kamu. Kamu tak hidup seorang-seorang. Dalam hidup kita, kita boleh kategorikan manusia ini dalam beberapa bahagian kumpulan. Yang pertama ialah ibu bapa kita. Yang kedua ialah penjaga kita. Yang ketiga ialah anggota keluarga. Siapa anggota keluarga? Anggota keluarga ialah abang, kakak, adik, adik lelaki, adik perempuan. Seterusnya rakan sebaya. Rakan sebaya ialah rakan-rakan di kelas kamu contohnya. Dan rakan-rakan yang berlainan umur boleh dikategorikan sebagai rakan sebaya. Seterusnya ialah jiran, orang-orang yang tinggal di berdekatan dengan rumah kamu. Jadi mereka-mereka ini ialah manusia ataupun orang yang ada di sekeliling kita. Dan kita tidak hidup seorang-seorang, dan kita perlukan mereka dan mereka perlukan kita. Untuk itu, kita perlu belajar bagaimana kita nak jaga hubungan baik sesama kita untuk meneruskan kehidupan agar lebih sihat, lebih bahagia dan lebih gembira untuk meneruskan kehidupan. Bagaimana kita nak jaga hubungan kita dengan ibu bapa, bagaimana kita nak jaga hubungan kita dengan anggota keluarga, rakan sebaya dan jiran. Satu perkara yang paling penting untuk menjaga hubungan sesama kita ialah hormat menghormati. Ini adalah satu sifat positif ataupun amalan baik yang sangat perlu kita amalkan dalam kita menjaga hubungan antara sesama orang yang ada di sekeliling kita. Bagaimana kita nak belajar untuk menjaga hubungan dengan mereka. Jadi hari ini cikgu akan terangkan satu persatu bagaimana kita nak jaga hubungan ataupun bagaimana kita nak hormat menghormati dengan ibu bapa. Bagaimana kita nak menghormati anggota keluarga kita. Bagaimana kita nak menghormati rakan sebaya kita. Dan kita nak belajar bagaimana kita nak menghormati jiran kita. Jadi hasil pembelajaran kita pada hari ini, kamu semua dapat tahu macam mana nak jaga hubungan dengan hormat menghormati antara satu sama lain. Jadi kita pergi yang pertama. Baik, pertama sekali sebelum kita belajar bagaimana kita nak hormat orang sekeliling kita, cikgu nak cerita dulu. Kenapa kita kena hormat semua orang yang ada dekat sekeliling kita? Yang pertama, hormat menghormati ialah satu perkara yang sangat positif dan dituntut, terutama agama kita, agama Islam. Agama lain pun sama, tak kiralah apa agama pun sekalipun, terutamanya agama Islam sangat menuntut kita untuk hormat menghormati dengan siapa? Dengan semua orang yang ada di sekeliling kita. Bila kita hormat, yang kedua, kita akan ramai kawan dan kita tiada musuh. Orang takkan dengki kat kita. Sebab kita hormat orang, takkan orang nak buat jahat kat kita kan. Itu pentingnya kita hormatkan semua orang. Yang ketiga, kita akan dihormati oleh orang lain. Kalau kita nak orang hormat kita, kita kena hormat orang dulu. Yang keempat, kita akan disayangi dan disenangi oleh semua orang. Awak bayangkan awak mengamalkan sifat hormat menghormati. Semua orang sayang awak. Ibu awak sayang, ayah awak sayang, abang awak sayang, orang jiran tetangga sayang, rakan-rakan semua suka nak kawan dengan awak. Itu pentingnya kenapa kita perlu hormatkan kepada semua orang. Dan akhir sekali, hubungan menjadi lebih rapat. Hubungan tu apa? Maksudnya
tali persaudaraan antara satu sama lain. Bila kita hormat antara satu sama lain, kita akan lebih rapat, lebih berkasih sayang. Itu antara kepentingan kenapa kita perlu hormatkan semua orang. Jadi bagaimana kita nak hormat? Kita teruskan. Okey, cikgu pergi yang pertama. Bagaimana kita nak menghormati ibu bapa kita ataupun penjaga. Penjaga ni ialah orang yang menjaga kita di rumah. Kalau bukan ibu bapa, orang lain lah. Itu maksudnya penjaga. Pertama sekali, kita kena patuh dan taat arahan ibu ayah. Awak PKP ni ada dekat rumah. Apa mak ayah awak suruh, selagi tak bertentangan dengan agama, awak kena ikut. Pasti ada kebaikan. Kalau mak suruh itu, ayah suruh ini, ayah kata jangan, ibu kata jangan, itu tentunya ada hikmah, ada pastian. Kenapa tak boleh itu, kenapa boleh begitu. Kita kena patuh dan taat. Yang kedua, kita kena terima nasihat dan teguran ibu bapa dengan baik. Tu cikgu cakap tadi. Kita kena terima teguran. Mak kata jangan. Kamu pun janganlah buat. Itu begitulah cerita dia. Kalau mak suruh begini-begini di rumah, tolong sidai kain dan sebagainya, tolonglah kita bantu mak ayah kita di rumah. Okey, ketiga, kita kena melayan ibu ayah ataupun kita kena berkata dengan baik. Kita jaga tingkah laku mereka di depan mereka. Kita kena jaga tingkah laku kita. Apa yang kita sebut, bagaimana kita bercakap dengan ibu ayah, kena guna perkataan yang baik-baik. Kita tak boleh guna dengan perkataan kasar-kasar, perkataan kau, aku dan sebagainya. Itu antara perkataan-perkataan yang agak kurang selesa ataupun agak kurang enak didengar bila kita bercakap dengan ibu dan ayah kita. Kita kena cakap benda yang baik-baik. Suara pun kena rendah-rendah. Sebab apa? Itu tanda kita hormat pada ibu dan ayah kita. Dan akhir sekali, perkara yang paling penting sekali, cara bagaimana kita nak hormat ibu ayah kita, kita kena belajar bersungguh-sungguh. Kita kena belajar jadi orang yang baik, jadi orang yang berguna kepada masyarakat dan sebagainya. Itu sebagai salah satu cara kita nak hormat ibu dan ayah kita. Sebab mereka dah berpasak, berbanting tulang mencari duit untuk kita. Jadi bagaimana kita nak balas, kita hormat mereka dengan belajar bersungguh-sungguh. Itu bagaimana, banyak lagi cara bagaimana kita nak hormat ibu ayah. Selagi mana perkara itu baik ataupun positif kepada ibu dan ayah, itu adalah tanda ataupun cara kita nak menghormati ibu ayah kita. Kita pergi yang seterusnya. Bagaimana pula kita nak menghormati anggota keluarga kita? Bagaimana kita nak hormat abang kita, kakak kita, adik lelaki, adik perempuan, saudara mata, atuk dan nenek dan sebagainya. Itu adalah anggota keluarga kita. Bagaimana kita nak jaga hubungan ataupun bagaimana kita nak menghormati kita? Yang pertama, macam cikgu cakap tadi, samalah. Bercakap dengan sopan. Tak boleh kata-kata kasar. Tak boleh maki hamun, semua tidak dibenarkan. Sangat tidak dituntut oleh agama. Okey, kena cakap yang baik-baik. Yang kedua, kalau kita buat salah, kita minta maaf, minta maaf. Minta maaf itu perkara yang sangat-sangat dituntut, kita minta maaf. InsyaAllah, bila kita buat silap, bila kita minta maaf, orang yang kita minta maaf tu akan maafkan kita. Yang ketiga, meminta izin sebelum berbuat sesuatu. Kadang-kadang kat dalam rumah ni kita duduk dengan abang dan kakak, ada barang-barang yang mereka punya, ada barang-barang yang kita tidak boleh usik sesuka hati tanpa kebenaran. Kalau kita nak pinjam dan sebagainya, kita kena minta izin. Jangan pandai-pandai je kita ambil. Dah guna baru kita cakap. Itu bukanlah cara untuk kita hormat anggota keluarga. Itu. Yang keempat, akhir sekali, kita kena sentiasa membantu antara satu sama lain. Kadang-kadang kita tengok abang kita susah dan sebagainya, kita bantulah. Tolong abang angkat barang ke dan sebagainya. Itu antara cara-cara kita nak menghormati anggota keluarga kita. Kita pergi yang ketiga. Baik, yang ketiga, rakan sebaya. Ini sangat penting. Rakan sebaya ni adalah orang yang tak duduk dengan dalam rumah kita bersama, tapi bila kita keluar, pergi sekolah dan sebagainya, kita akan jumpa mereka. Bagaimana kita nak menghormati mereka? Sebab bila kita hormat satu sama lain, kenapa? Pertama, sama juga bercakap dengan sopan. Cakap benda yang baik. Sama juga, kena cakap benda yang baik. Sebab bila kita cakap benda yang baik, kawan-kawan kita akan suka kat kita. Cuba awak bayangkan kalau orang cakap dengan awak, kawan-kawan awak cakap kasar, cakap maki hamun, cakap benda tak elok, tentu awak tak suka. Itu awak pun kena buat macam tu kat semua orang. Terutama rakan-rakan. Hormat agama dan budaya. Kadang-kadang besok bila kamu membesar, kamu akan jumpa kawan-kawan yang mungkin agama berbeza. Kamu kena hormat. Itu perkara penting.
dan sentiasa bantu-membantu serta meminta maaf jika melakukan kesalahan. Itu antara cara-cara kita nak menghormati rakan sebaya kita. Faham ya? Okey, akhir sekali. Jiran tetangga. Bagaimana kita nak menghormati mereka? Orang yang ada ditinggal berdekatan dengan rumah kita. Itu dikategorikan sebagai orang jiran tetangga. Bagaimana kita nak hormat mereka? Yang pertama, tidak berbuat bising sehingga mengganggu jiran. Ini perkara paling penting. Kadang-kadang kita hidup berjiran ni, kita buat bising-bising, main basikal bising-bising sampai mengganggu jiran. Kalau jiran tu berkecil hati dengan kita, kan jadi masalah kat situ. Kita kena jaga hati jiran. Bagaimana? Tidak berbuat bising sehingga mengganggu jiran. Kedua, ziarah menziarahi. Sekarang musim PKP, PDR, tidak bolehlah ziarah menziarahi. Kalau kita tengok waktu raya zaman-zaman dahulu, zaman sebelum COVID-19, kita boleh raya rumah orang, kita ziarah menziarahi, pergi rumah jiran kita, bertanya khabar, sihat ke, sakit kita melawat. Itu antara cara kita nak menghormati jiran tetangga kita. Dan akhir sekali, tidak ada sifat dengki, iri hati, cemburu. Bila kita hidup bersama jiran tetangga, kita tak boleh jealous ataupun cemburu tengok mereka kalau mereka lebih daripada kita. Kita tak boleh buat macam tu. Kalau kita tengok macam tu, kita kena bersyukur apa yang kita ada. Dan kalau kita tengok jiran tetangga kita susah, kita yang kena tolong. Itu bagaimana kita nak menghormati jiran tetangga kita. Jelas ya murid-murid? Cikgu harap semua boleh buat apa yang cikgu cerita ni dalam kehidupan kamu masing-masing. Selesai, kita dah belajar berkenaan bagaimana kita nak menghormati antara sesama lain, iaitu jiran, tetangga, rakan sebaya, anggota keluarga dan ibu bapa penjaga. Cikgu harap semua murid dapat mempraktikkan dalam kehidupan masing-masing, kerana menghormati ni adalah sangat-sangat dan sangat-sangat dituntut dalam agama kita. Percayalah cakap cikgu, kalau kita hormat dengan orang, kehidupan kita akan lebih mudah. Kita akan berjaya, semua orang akan senang dengan kita. Baik, itu sahaja untuk topik pada minggu ini. Untuk pendidikan kesihatan PDPR, cikgu harap semua boleh jelas apa itu hormat menghormati. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.